Relax bro. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Jangan lupa terus follow kami di semua platform media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram dan khususnya TikTok dan juga Spotify untuk kelestarian podcast Relax Bro. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Tadi sempat saya sentuh pasal Harry Maguire lah. Salah tu sentuh tu. Salah. Salah. Okay. Tapi tak apalah. Okey, balik pada yang kaitan dengan bola sepak ini, iaitu berkaitan dengan Harimau Malaya. Betul. Saya semalam baru tadi saja tengok Japan's Way. Bagaimana Japan letak satu deklarasi untuk pencapaian bola sepak Jepun. Okey, dalam deklarasi yang dikeluarkan tahun 2005, Jepun mengumumkan bahawasanya mereka nak jadikan 10 nak pastikan kewujudan 10 juta keluarga bola sepak rakyat Jepun. 10 juta bukan sikit dah. Dan target mereka by 2050 mereka dapat World Cup. Tapi sebenarnya mereka dah pergi semi-final. Dah masuk semi-final World Cup dah. Final World Cup dah. Okey. Tapi dia nak menang World Cup. Okey. Dia ada buat dia ada 4 segmen yang dia fokuskan. Coaching, kemudian apa dia lagi? Strengthening coaching. Kemudian lagi Youth development. Youth development. Kemudian national team punya fokus tu nombor 1 lah. National team, perkukuhan national team. Dan yang keempat ni yang menarik ni. Yang ni yang menarik again. Grassroots yang you selalu cakap pasal soal community punya football team. Okay, jadi saya serahkan kepada Agil lah pasal isu bola ni dia especially walaupun dia MU tapi dia boleh ulas. Dia walaupun saya MU dan selalu duduk di gua. Tak gayat sangat kan. Dan saya bukanlah orang kata, saya bukan orang industri dok. Saya minat bola tapi tak adalah minat tu sampai orang kata jadi macam Ultra Malaya tu tak lah. Tapi saya suka mengkaji, saya suka bola. Tengok apa yang tak kena dengan industri bola ni. Ini isu dia pasal apa tahu penonton? Ini isu dia pasal Malaysia di Piala Asia lah. Komen. So konteks kita bincang hari ni ialah bila kita kalah kita kalahkan Jordan 4-0. Saya tengok game tu pun saya sakit jantung. Bukan sakit hati, sakit jantung. Lepas 1-1 punyalah sakit jantung. Lepas tu game nombor 2 dengan Bahrain pun sakit jantung lah. First half tu punyalah seronok tengok game tu. Best. Seronok dia punya. Seronok tu kata ada can. Second half korang ni nak main ke tak nak main? Dia sampai level macam tu kita punya disappointment tau. Dan gol pada minit-minit kecederaan. Apa yang saya cuba cakap dok? Kita dah cakap banyak kali berkenaan dengan nak mempersiapkan negara ni dengan satu squad untuk pergi ke World Cup. Kita dah sasaran World Cup kita dah sasaran Asia Cup kita. World Cup kita target tahun bila? Kita tahun 2050 juga tak silap saya. Tak silap saya sasaran World Cup kita pun tahun 2050, tak lama lah. Kalau saya salah betulkan lah. Kan? Tapi kita ada sasaran World Cup. Setiap negara ada sasaran World Cup. Bermaksudnya kita kena prepare kita punya squad negara untuk mencapai sasaran tersebut. Cumanya yang saya nampak dok, kita nak capai sasaran tu tapi kita ambil shortcut. Ini isu yang saya rasa mungkin ada orang yang tak setuju dengan saya, mungkin ada orang yang setuju dengan saya. Isu naturalisasi player, pemain naturalisasi. Pemain naturalisation ni ada dalam 7 orang dalam tim itu. Untuk pengetahuan pendengar-penonton yang tidak minat bola sepak tetapi minat Manchester United. Sebab dulu ada Beckham. Dia adalah satu konsep atau polisi kerajaan yang membenarkan player-player daripada negara-negara lain yang boleh bermain untuk pasukan negara dan diberikan kerakyatan sebagai warga negara. Bagi IC biru tau. Bukan mix, bukan campur, bukan Pan Asia, bukan. Ini memang player luar yang diberikan kerakyatan sebagai pemain bola dalam negara. Isu ini membawa pada banyak perbincangan yang kita rasa ada satu perbincangan yang kata you bagi diorang kewarganegaraan tapi ini yang kita dapat. Orang yang tak dapat warga negara lagi ni, yang stateless child ni,
You tak selesai kan? Di Sabah tu punya ramai lagi orang tak dapat IC, you tak selesai. Dia sampai ke argument tu tau, bila performance kita teruk. Tapi bayangkan kalau kita menang Asia Cup, Orang tak kata apa, orang tak cakap apa ni, orang tak sebut langsung pasal dia dapat IC biru. Ini lumrah. Ini lumrah. Tapi apa yang saya cuba kata ialah, memang kita ambil shortcut. Kita gagal untuk membina fundamental yang mana kalau kita bina fundamental, contoh macam Jepun tadi, you build the player daripada grassroots. Maksudnya katalah macam saya borak dengan Adnan tadi kan, kata kita ada 30 juta penduduk lebih kurang, 15 juta katalah yang masih pergi sekolah, yang boleh main bola. Katalah daripada 15 juta ni, 15 juta yang pergi sekolah, daripada 15 juta ni kita ambil lah 10 juta kita tolak tepi yang tak main bola, budak perempuan yang pergi sekolah ni semua 10 juta. 5 juta ni budak lelaki boleh main bola. Daripada sekolah menengah ke universiti. 5 juta. Daripada 5 juta ni, takkanlah kita tak boleh ada dream team. Takkanlah kita tak boleh ada dream team. Tapi kenapa daripada 5 juta ni, assumption kita tak boleh ada dream team? Sebab kita ada masalah struktur, dok. Kita di peringkat sekolah, kita tak boleh nak nurture talent. Bukan saja daripada aspek bola sepak, badminton, sepak takraw, bola tampar, acara balapan, ni semua sports ni. Semua sports yang kita tak boleh nurture sebab sekolah kita ada banyak masalah. Infrastruktur, latihan nak diberi oleh siapa, takkan nak suruh cikgu ajar bahasa Melayu ajar. Sekarang ni kan dah ada NFDP tu. Okey, NFDP ni saya akan pergi. NFDP ni saya akan pergi Maksudnya kita cerita di sekolah ni, di sekolah menengah pun sama, infrastruktur tak cukup, tenaga pengajar tak cukup. Di universiti ada infrastruktur tip top, apa tak ada? Tak ada talent. Sebab talent tu terkenal, kita nak kena start dekat universiti baru kita nak kenal. Lambat lah. Wahai kita tertinggal, kita keciciran ramai talent even di peringkat sekolah. Now, kita buat NFDP. Bukan YB dah lah. Sahabat Dok, bukan sahabat saya sebab saya tak berapa kenal dia. Sahabat Dok KJ buat NFDP semasa dia jadi menteri. It's good. It's a good program. It's a good start. Dan AMD. It's a good start. Akademi Muqtadari. Cumanya it's in isolation. Kita kena move away daripada konsep sekolah-sekolah projek ni, Dok. Bila you buat sekolah projek, you ambil satu pendekatan yang isolation. You isolate. Tapi NFDP is not sekolah projek tau. Tak. Saya minta konsep. Okay. Dia you buat in isolation. Bila you buat in isolation, bermaksudnya semua orang akan fokus untuk pergi ke NFDP. Semua orang akan fokus nak pergi ke EMD. Tapi walhal, training tu boleh buat di sekolah. You boleh buat bila nurture talent di peringkat sekolah. Maksudnya, kita bukan cerita pasal KBS saja, kita bercerita pasal Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita bercakap dengan KKR yang nak bina infrastruktur. Ada banyak kementerian perlu terlibat dengan syarat semua faham misi dan aspirasi negara untuk menyiapkan negara dalam sektor sukan. Termasuk bola sepak. We are not clear. Semua orang ada vision dan mission yang berbeza-beza. Semua orang ada sasaran yang berbeza-beza. Dengan klub-klub sukannya, dengan FA-nya, dengan FAM-nya. Semua ada cara yang berbeza-beza. Kita gagal build fan. Pergi stadium tak cukup. Macam Dok kata, bagi contoh, Jepun. Kenapa Jepun berjaya? Jepun, dia buat community-based football development. Kalau saya baca betul, ada banyak research paper yang saya baca sebelum-sebelum ni, dia build the player from grassroots. Bermaksud, sementara dia build player tu, dia build the fan. Jiran dia, penduduk kawasan kejiranan dia, kawan-kawan sekolah dia, kawan-kawan mak bapak dia, saudara mara dia, dia build sampai ke city dia. So, bila you ada fan, sebab kita tahu, bisnes bola sepak ni, kalau kita harapkan beli tiket stadium, siapa pun tak boleh untung. Tapi kita bercakap tentang sponsors, television rights, kita bercakap tentang merchandise, media buy. Ini semua revenue stream, pendapatan-pendapatan yang perlu di-generate oleh pasukan bola ataupun kelab bola sepak untuk sustain. Tapi kelab bola sepak tak boleh jual kalau dia tak ada the right talent. Dia tak boleh dapat the right talent kalau tak ada infrastruktur dan proses yang boleh dapatkan talent. So we have a structural problem lah, Dok. That's a problem lah bagi saya lah. Sebab kalau saya akan build daripada sekolah rendah, main sampai sekolah menengah. Sekolah menengah kita dah start ada scouting untuk scout dekat sekolah-sekolah menengah. Daripada situ
kita bawa masuk dalam universiti, biar universiti bagi sponsor. You main untuk universiti I, buat liga universiti and make it as a prestige league. Tapi universiti ini pandangan saya. Ini saya rasa kena perbetulkan. Tapi universiti, sebahagian universiti dia ada buat style macam ni. Which is saya tak setuju. Kata kalau you pemain badminton ataupun pemain bola Malaysia, dia ambil you sebagai staff. Itu tak boleh lah. Ya, staff lah. Itu sebagai staff. Dia staffkan you dari satu sudut kebajikan pemain bola sepak negara dengan kebajikan pemain badminton negara contohnya, ataupun pelari negara terjaga. Itu tak apa. Kita okey. Kita bukan dengki kat dia orang. Cuma boleh dia buat lagu tu, dia jadikan dia orang ni sebagai pemain-pemain mewakili universiti. Betul lah. Untuk berlawan sukan antara universiti. Tak boleh lah, dia kena belajar. Dia mesti ada dia punya guiding principle dia. Itu saya setuju. Dia maksudnya bila you buat liga tu mestilah pelajar universiti, bukan staff universiti lah. Cumanya kalau kita nak buat macam tu, proses yang macam saya katakan tadi, maksudnya bila di peringkat universiti tu dia dah ada prestige league, dekat situ dah kena ada start price tag. Maksudnya semua player dah ada nilai masing-masing. Pada saya price tag ni kena letak daripada di sekolah rendah. Betul, saya setuju. Even dia sekolah rendah atau sekolah menengah. Maksudnya kita punya youth development infrastructure, kita dah start jual dia. Kita dah start demand. Contoh daripada Perlis kita banyak develop tunas-tunas ni. Baru-baru ni kita dah boleh jual kepada JDT. Betul. Dia macam Beckham lah, macam Beckham dia jumpa oleh Ferguson, masuk akademi Manchester United kan. Lepas tu dia jadi player termuda masuk first 11 Manchester United. Tapi itulah Manchester United it was a great team. Okay? It was a great team. Cuma itu antara perkara-perkara saya, macam saya kata tadi, Dok, saya bukanlah expert, but I think it's time untuk government pay attention untuk pembangunan sukan. Bukan setakat bola sepak, untuk pembangunan sukan. Ada banyak komponen-komponen yang perlu diberi perhatian. Saya cadangkan mungkin YB Hanayo dengan YB Adam Adli boleh look into this and really dissect, bedah siasat the problem, the root cause of the problem untuk kita punya sukan, dan cuba libatkan juga orang-orang yang bukan daripada industri sukan. Maybe diorang ada mungkin boleh tengok Saudi punya style ke kan. Cari orang-orang yang boleh memberikan pandangan fresh. Investment apa dia panggil? Sport investment. Bukan. Dia macam khazanah, saya terlupa dah sebut nama dia tu. Saudi, so-called macam Saudi Investment Fund lah. Okay. So dia orang invest dalam klub-klub bola ni. Betul. Untuk klub bola ni beli Ronaldo, beli Neymar, beli Karim Benzema. Salah pun dia almost beli. Hampir beli. Hampir beli. Patut pergi je. Tapi still Salah ni dia patut pergi je Salah. Pergi je kan. Pergi lah. Messi pun hampir. Yes, almost 1 billion. Yep. Okay, so ini sebuah investment daripada Saudi punya fund. Macam so-called macam khazanah lah, investment fund dia. Dia kerajaan bagi benda tu. Dia untuk nak membantu satu, macam you kata tadi, you create fan. Orang nak tengok ni Ronaldo main ni. So baju An-Nasr orang pakat beli habis. Okey, kemudian iklan An-Nasr punya IG, Instagram. Saya tengok sebelum daripada Ronaldo masuk, berapa puluh ribu je. 40,000 je. 40,000 follower je. Sekarang 22 juta. Serius? Yes. Eloklah Ronaldo tinggalkan Manchester United. Memang bagus. Okay. So jadi dia tinggalkan Real Madrid. Dia macam ni, Dok. Mungkin Khazanah boleh looking into this kind of investment. Betul. Dia ada banyak strategi lah. Itu satu strategi yang mana saya rasa Saudi dia cuba create an environment, football environment yang membenarkan player-player interested. Sebab nak dibandingkan dengan liga-liga lain, Saudi punya liga ni tak adalah hebat mana pun. Betul. Kan? Dia nak justify kelayakan untuk penganjuran Piala Dunia. Yes. Cumanya dia buat macam tu bila ada player-player besar macam dia masuk, you change the environment. You ada knowledge transfer, you build the fan. Betul. So it prepare Saudi punya, and bagi Saudi punya player pun jadi different lah. Maksudnya you get more talents kan. And you build the business. That's the most important part, yang akhirnya membenarkan you membina kelayakan untuk menjadi tuan rumah World Cup. Ini ada banyak strategi yang benda ni kena bincang. Biasa benda ni kena bincang. Jangan FM buat kepala dia,
FA buat kepala dia, KBS buat kepala dia pun. Tak kira persatuan-persatuan lagi. Belum persatuan pula. Semua buat kepala masing-masing. KPT pun buat kepala masing-masing. So we need to start talking about this Dia seriously. kena ada sesi libat urus. Yeah. Semua agensi-agensi dan kementerian-kementerian berkaitan untuk pembangunan sukan dalam negara. Saya tadi ingat untuk kelasterian pembangunan. Itu pun boleh masuk oleh tambah. Okay. So, okay. Kita akan kembali ke topik selepas ini. Terima kasih. Relax bro.